Hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda filem seram dari 2011 bertajuk The Tunnel. Semasa krisis kekurangan air di New South Wales, kerajaan bercadang untuk mengita semula dan gunakan takungan air bawah tanah yang luas, terletak di dalam rangkaian terowong, di bawah landasan kereta api di Sydney. Sejumlah besar wang dikhaskan untuk menubuhkan kilang kita semula, dan pegawai kerajaan sangat berminat untuk menjadikannya berfungsi. Seorang wartawan bernama Natasha sedang ditemu bual dan menjelaskan bahawa dia, bersama-sama dengan pasukannya, telah memutuskan untuk membuat liputan projek ini. Walaupun ia dapat membantu mengatasi kekurangan air, ramai orang bimbang ini mungkin menjejaskan gelandangan yang tinggal di dalam terowong, kerana mereka terpaksa berpindah ke tempat lain. Kerajaan mula mengusir mereka dari terowong, tetapi hampir mustahil kerana rangkaian yang luas, dan kegelapan yang teruk, yang menyukarkan untuk mengemudi. Tidak lama kemudian, Menteri Alam Sekitar mendakwa bahawa kawasan itu telah dipindahkan dan projek itu akan dimulakan tidak lama lagi. Dalam temu bualnya, Natasha menjelaskan bahawa walaupun pegawai agak optimistik tentang projek itu, ia tiba-tiba hilang daripada media, tanpa memberikan sebarang logik penerangan kepada orang ramai. Keadaan itu membuatkan dia menyedari sesuatu yang serius sedang berlaku, jadi dia memutuskan untuk menyelidik untuk mendapatkan maklumat lanjut, kerana tugasnya untuk mendedahkan fakta. Natasha kemudian menerangkan bagaimana dia, bersama krunya termasuk Steve jurukamera, Tangles, jurutera bunyi, dan peta penerbit mereka, membuat liputan cerita ini. Semasa melakukan penyelidikan biasa, dia terjumpa video beberapa lelaki yang berkeliaran terowong bawah. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Bawah tanah ini, tetapi salah satu daripadanya tiba-tiba hilang. Video ini, bersama-sama dengan keputusan kerajaan yang tidak dijangka untuk menutup projek itu, menarik minatnya, dan dia bercadang untuk menutup cerita ini. Apabila dia berkongsi ideanya dengan bosnya John, dia memintanya menghubungi peta yang akan pergi ke China untuk tugasan seterusnya. Mengetahui dia mungkin terpaksa meninggalkan projeknya sendiri untuk membuat liputan cerita ini, dia berasa tidak selesa mengganggunya, kerana dia dan peta tidak serasi. Apabila dia teragak-agak membincangkannya dengannya, dia bertindak balas seperti yang diharapkan, dan membantah John, yang masih memihak kepada Natasha, dan menggesa dia untuk pergi bersamanya. Setelah kumpulan bersetuju untuk melaksanakan projek itu, mereka mula menghadiri persidangan kerajaan yang berbeza, untuk mendapatkan butiran lanjut tentang penutupan projek kita semula. Pada masa ini, mereka juga mengetahui bahawa bukan sahaja gelandangan masih tinggal di dalam terowong, sebahagian daripada mereka secara misteri juga hilang. Natasha turut menyoal Menteri Alam Sekitar tentang kontroversi yang berterusan ini, tetapi dia enggan menjawab sebarang soalan mengenai perkara ini. Melihat perkara ini, pasukan berpendapat kerajaan mengetahui dengan baik apa yang berlaku di dalam terowong, tetapi sengaja menyembunyikan fakta daripada orang ramai. Sebagai langkah seterusnya, Natasha mula melawat tempat perlindungan yang berbeza, untuk mencari mana-mana gelandangan yang pernah tinggal di sana. Semasa pencariannya, dia terserempak dengan seorang lelaki bernama Trevor, dan memutuskan untuk menemu bualnya, kerana dia juga seorang penduduk di sana. Semasa menemu bualnya, mereka bertanya kepadanya tentang persekitaran hidup di dalam terowong. Mereka juga bertanya kepadanya, jika dia mengenali seseorang dalam komunitinya, yang hilang dari terowong. Soalan ini mengganggunya dan dia mula panik hanya dengan memikirkannya. Melihat reaksi sengitnya, pasukan kini pasti ada sesuatu yang serius berlaku di bawahnya, dan mereka mesti mencari maklumat lanjut. Selepas mereka membuat keputusan untuk melawat terowong ini untuk lihat sendiri, Natasha memanggil Jabatan Pengangkutan untuk membuat pengaturan yang diperlukan, tetapi belajar tiada sesiapa dibenarkan pergi ke sana. Berazam untuk mengerjakan cerita ini di apa-apa kos, dia berbohong kepada rakan-rakannya, berkata walaupun mereka tidak mempunyai sebarang permit, bos mereka John akan melakukannya melindungi mereka jika sesuatu yang buruk berlaku. Pada waktu malam, mereka tiba di pintu masuk. Tetapi dihalang oleh pengawal keselamatan, yang mendedahkan tiada sesiapa dibenarkan memasuki kawasan larangan. Natasha juga cuba merasuahnya, tetapi ia lebih menyinggung perasaannya, dan dia meminta mereka pergi.
Pasukan tidak berputus asa dan mencari laluan alternatif untuk memasuki terowong. Apabila adegan bertukar kepada temu bual Steve, dia menjelaskan bahawa dia mempunyai perasaan pelik tempat itu, jadi dia memutuskan untuk membuat penggambaran setiap saat, memikirkan jika ada masalah, mereka akan menggunakan rakaman itu sebagai bukti untuk membuktikan Natasha yang menggesa mereka pergi ke sana. Dia juga memberitahu penonton bahawa mereka menutup pintu di belakang mereka untuk menutup jejak mereka, tetapi sekarang dia fikir ia adalah kesilapan terbesar yang mereka lakukan. Mereka akhirnya sampai ke terowong, tetapi sedar dalam keadaan gelap sepenuhnya dan mereka tidak dapat melihat apa-apa tanpa menghidupkan lampu suluh. Mereka juga mengetahui tentang rangkaian yang kompleks dan ketahui bukan mudah untuk mencari jalan mereka kembali. Di sana ada banyak terowong bercabang ke setiap arah, dan sesetengah daripadanya tidak disebut pada peta. Sebagai tanggapan pertama, mereka berpendapat kawasan itu bukan sahaja besar, tetapi mempunyai rasa yang menakutkan, disebabkan oleh kegelapan dan pengabaian sepenuhnya. Selepas berjalan beberapa meter, mereka terjumpa barangan itu daripada gelandangan, mendedahkan kerajaan gagal memindahkan kawasan itu, dan berbohong mengenainya kepada orang awam. Natasha menjelaskan, terowong itu pada mulanya dibina sebagai landasan kereta api bawah tanah rangkaian, tetapi juga digunakan sebagai tempat pelindungan serangan udara semasa Perang Dunia II. Kawasan ini serba lengkap dengan semua kemudahan yang diperlukan oleh tentera untuk tinggal di sana untuk tempoh masa yang panjang. Selepas meneruskan lebih jauh dan mengambil beberapa tangkapan untuk dokumentari, mereka tiba di sebuah tasik dan mula merakam video, di mana Natasha mendedahkan tentang mencari takungan air. Itu telah menjadi topik kontroversi baru-baru ini. Semasa rakaman, Kusut mendengar bunyi aneh, dan bertanya kepada mereka tentangnya, tetapi mereka menafikan mendengar apa-apa sama sekali. Mereka menyambung semula video, tetapi dia masih mengadu tentang bunyi bising itu, yang mereka fikirkan adalah kesilapan teknikal, tetapi dia pasti sesuatu yang lain sedang berlaku di latar belakang. Meneruskan perjalanan, mereka tiba di bilik loceng, yang digunakan untuk memberi amaran orang semasa serbuan udara. Natasha membunyikan loceng, tetapi bunyinya sangat kuat. Memandangkan bunyi itu memekakkan telinga Tangles, yang menggunakan fon kepala, dia pergi ke bilik bersebelahan untuk menangkap kualiti yang lebih baik dan meminta Steve mendengar audio untuknya. Apabila dia membunyikan loceng sekali lagi, Steve turut mendengar bunyi aneh itu, tetapi sebelum mereka boleh membincangkannya, sesuatu menarik perhatian Kusut. Mereka cepat-cepat keluar dari bilik untuk mengejarnya, tetapi tidak menemuinya di mana-mana. Pada ketika ini, adegan bertukar kepada temu bual Natasha, tempat dia diberikan klip audio daripadanya bilik loceng. Selepas menghidupkannya, dia terpegun mendengar jeritan sebelum kabel terputus. Selepas gagal menemui sebarang petunjuk tentang Tangles, pasukan itu kembali ke bilik loceng, tetapi semua barang mereka hilang. Menyedari keseriusan situasi itu, peta menasihati mereka bersatu, sebelum meneruskan pencarian semula. Semasa mereka pergi ke hadapan, Natasha berfikir mungkin Kusut mengambil barang mereka sebagai jenaka. Steve tidak bersetuju, kerana dia juga pernah dengar suara aneh itu melalui fon kepala. Selepas tiba di lorong yang menghala ke rangkaian terowong lain, mereka berehat seketika, dan membincangkan kemungkinan Kusut akan kembali, tetapi Natasha berpendapat dia tidak boleh pergi dalam masa yang singkat, dan masih berada di dalam. Semasa duduk di sana, mereka mendengar bunyi, dan mula mengikutinya untuk mencari dia. Kumpulan itu kemudiannya menjumpai sebuah bilik, dipenuhi dengan darah yang masih menitis, dan menemui obor Tangles di atas lantai. Keadaan ini menimbulkan ketakutan, dan Natasha berpendapat apa sahaja yang membawanya, mungkin hampir, jadi mereka harus segera meninggalkan kawasan itu. Selepas keluar, dia mendapat tahu bahawa kameranya telah dialihkan dari tempat dia meninggalkannya, walaupun mereka berada di dalam hanya beberapa minit. Apabila melihat rakaman itu, mereka mengetahui bahawa seseorang telah mengambilnya, merakamnya di dalam bilik, dan pergi sejurus sebelum mereka keluar. Peta menjadi takut dengan keadaan itu, dan mencadangkan untuk keluar dari situ, tetapi Steve enggan pergi tanpa Kusut. Mereka bertengkar sesama sendiri, tetapi peta meyakinkannya untuk ikut bersamanya, sambil berkata mereka boleh menjadi lebih selamat jika mereka kekal bersama, dan dia tidak mahu bersetuju, menyangka dia akan meninggalkan rakannya.
Semasa cuba mencari jalan keluar, mereka mendengar seseorang memanggil mereka, dan mendapati ia adalah pengawal keselamatan, yang cuba menghalang mereka tadi. Apabila mereka memberitahunya tentang kusut, dia menjadi takut, dan mula berjalan pergi, sambil mengabaikan permintaan bantuan mereka. Mereka mengejarnya, tetapi apabila dia sampai di sudut, sesuatu mencengkamnya dan menghilang ke dalam terowong lain. Kumpulan itu menjerit ketakutan, dan bergegas kembali ke bilik lain, di mana mereka kekal bersembunyi. Untuk memastikan bahawa benda yang menangkap pengawal keselamatan telah meninggalkan persekitaran. Selepas merawat lengan Steve yang cedera, mereka meneruskan perjalanan, tetapi menemui dua terowong berbeza, yang tidak disebutkan pada peta. Peta berfikir daripada pergi ke hadapan, mereka harus menunggu di sana, dan John akhirnya akan menghantar seseorang untuk menyelamatkan mereka. Apabila dia berkongsi dengan Steve, dia bersetuju, tetapi peta mengetahui bahawa Natasha tidak pernah memberitahu John tentang datang ke sana. Dia mula bertengkar dengan dia tentang kelakuannya yang tidak bertanggungjawab, tetapi dia berkata dia perlu membuat liputan tentang kisah itu pada apa jua kos. Peta marah kepadanya, dan menganggapnya bertanggungjawab atas kematian Tangla. Dia dengan marah merampas kamera daripadanya dan memaksanya merakam video, menerangkan bagaimana mereka kehilangan seorang kawan kerana mementingkan dirinya, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Selepas pertengkaran, peta mula berjalan semula, tetapi mendengar bunyi aneh, jadi mereka memadamkan semua lampu dan menggunakan kamera penglihatan malam untuk melihat sumber bunyi, tetapi mendapati pengawal keselamatan itu dalam keadaan sengsara. Tidak lama kemudian, kumpulan itu menonton dengan seram, sebagai manusia makhluk itu muncul dari air, dan membunuhnya, dengan perlahan-lahan memalingkan kepalanya sehingga lehernya patah. Melihat ini, Natasha tidak dapat menahan jeritannya, dan menyedarkan makhluk itu, yang mula mengejar mereka. Semasa cuba melarikan diri, mereka tiba di jalan buntu, dengan lubang angin di sudut bilik. Panik kerana ketakutan, Natasha mula menghubungi seseorang untuk mendapatkan bantuan dari atas tanah, tetapi tiada siapa yang menjawab. Selepas percubaan yang gagal, mereka melalui laluan lain, tempat makhluk itu hampir menangkap peta, tetapi hilang selepas Steve memancarkan cahaya di atasnya, yang membuatkan mereka sedar bahawa dia takut cahaya. Selepas menyelamatkannya, mereka meneruskan perjalanan, tetapi berakhir di satu lagi jalan buntu yang ditutup dengan papan kayu. Mereka mengeluarkan kayu, dan mencari jalan untuk bilik sebelah, di mana mereka menjumpai beberapa tanda hidup, dan melihat daging manusia di atas lantai. Tiba-tiba lampu padam, dan peta dengan pantas menggantikan bateri, mengetahui ia mungkin dalam bahaya, selagi mereka berada dalam kegelapan. Sebaik sahaja lampu menyala semula, makhluk itu menyerang peta dan Steve, sambil ketakutan Natasha melarikan diri dengan kamera penglihatan malamnya. Dia secara senyap cuba mencari jalan keluar, tetapi berhadapan dengan makhluk itu, yang menyeretnya ke dalam tasik, sementara kamera masih merakam. Mendengar jeritannya, Peter dan Steve mula mencarinya, dan ikut bunyi ke tasik, tempat peta mencabar raksasa itu mengalih perhatiannya, sementara Steve membawa Natasha pergi. Selepas tiba di terowong yang terang, mereka bergegas kembali, dan memulihkan peta yang cedera parah, yang mereka seret berhampiran pelantar. Selepas sampai ke stesen, Natasha meminjam telefon seseorang dan membuat panggilan untuk mendapatkan bantuan. Skrip catatan menunjukkan bahawa peta meninggal dunia akibat pendarahan dalaman yang berlebihan. Natasha meletakkan jawatannya sebagai wartawan, dan Steve masih bekerja sebagai jurukamera berita dan hal ehwal semasa. Mereka tidak pernah menemui Tangles, dan keluarganya masih menunggu berita tentangnya, sementara siasatan polis ditutup, disebabkan bukti bercanggah. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.